Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kaha. Ini Dialog Tiga Penjuru. Malam ini kita akan memfokuskan perbincangan berkaitan dengan kos sara hidup dan juga kadar inflasi negara. Rata-rata apa yang kita bincangkan sahabat hari, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun di kedai kopi, inilah perbualannya. Barangan kos ataupun harga barangan semakin meningkat. Apa yang kita makan saban hari, kalau 2 bulan lalu harganya mungkin sekian-sekian, tetapi mungkin bulan ini harganya sekian-sekian. Begitu juga bagi perkhidmatan, pelbagai perkhidmatan sama ada pengangkutan, tenaga dan juga peruncitan. Kita dapat dapatan yang terkini oleh Jabatan Perangkaan Negara menunjukkan peningkatan yang ketara, dan kadar inflasi untuk Jun misalnya sudah meningkat kepada 3.4% berbanding Mei kurang daripada 3%. Jadi semua ini penting untuk kita bincangkan, dan pastinya ahli politik dan pakar ekonomi ingin melihat perkara ini diberikan penyelesaian yang tuntas, walaupun kita tidak boleh memberikan penyelesaian sepenuhnya kerana ini merupakan isu global, bukan hanya tertumpu kepada negara kita Malaysia, tetapi isu berkaitan dengan rantaian bekalan global, isu berkaitan dengan perubahan cuaca, apa yang berlaku antara Ukraine dan juga Rusia, dan juga penggunaan tenaga yang meningkat selepas pandemik COVID-19. Jadi itu yang akan kita bincangkan. 3 ahli panel sudah pun bersedia pada malam ini bersama saya. Yang saya tampilkan bersama anda pada malam ini, sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, Datuk Chong Sin Won, Setiausaha Agong MCA. Apa khabar, Datuk? Baik, terima kasih kerana sudi bersama Dialog Tiga Penjuru dalam Esrawani pada malam ini. Terima kasih, Datuk. Di tengah yang berbahagia, Tan Sri Profesor Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan juga Kemajuan Inklusif Malaysia, Minda UKM. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Selalu bersiaran lalu dalam talian dengan saya. Ya, hari ini kita fizikal. Lama juga tak datang studio ni. Lama juga. Sampai takut sesat datang ni. Okey, terima kasih Prof kerana sudi bersama kami, dan di ujung sana walaupun masa yang ada begitu sempit untuk bersama kami, Yang Berhormat Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiausaha dan juga Naib Presiden Keadilan. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami. Pastinya banyak input-input dari Parlimen yang sedang berlangsung pada ketika ini boleh dikongsikan berkaitan dengan topik yang kita bincangkan pada malam ini. Mungkin sebagai permulaan, ramai yang di luar sana mungkin keliru, sama ada orang awam, pakar ekonomi dan juga ahli politik dan juga lapisan masyarakat. Sama ada mereka berhadapan dengan kegawatan ekonomi, berhadapan dengan kemelesetan ekonomi, ataupun sebenarnya sekarang ini merupakan dalam orang kata pun fasa percubaan kerana kita baru pulih dari pandemik, jadi segala-galanya berubah. Dari sudut rantaian bekalan global, penggunaan tenaga yang mendadak, apatah lagi perubahan cuaca ataupun climate change agak ketara dalam setahun dua ini, dan apa yang berlaku di Eropah antara Rusia dan juga Ukraine datang sekaligus. Jadi sebagai permulaan, mungkin Prof nak bagi senario apa sebenarnya berlaku sekarang ni, Prof? Saya mungkin rumuskan apa yang berlaku dalam ekonomi global dan Malaysia juga mungkin sudah jatuh ditimpa tangga. Ya. 2-3 tahun yang sudah, ataupun 2020, 2021, kita berhadapan dengan pandemik global lah, satu dunia berhadapan dengan pandemik yang amat dahsyat, yang kita tahu secara langsung menyebabkan ekonomi merudum di mana-mana saja, ya, termasuk Malaysia juga, minus 5.6%. Pada masa itu no one talk, tidak ada orang yang bercakap tentang Ukraine, Russia, tidak ada orang bercakap tentang inflasi dan sebagainya. Dan apabila kita ada sedikit ruang untuk, bila pandemik itu terkawal, kita ke arah endemik umpamanya, dan suddenly muncul masalah-masalah ekonomi dan juga ketegangan geopolitik itu. Saya put aside geopolitik dahulu, ya. Tetapi ekonomi ini sebenarnya dia mempunyai kaitan dengan apa yang berlaku semasa pandemik. Dua, iaitu satu, seluruh dunia menyuntik kecairan di dalam ekonomi, tetapi tak boleh belanja sebab ekonomi tertutup. Dan hari ini ekonomi dah dibuka, ekonomi permintaan semakin rancak dan sebagainya. Dan dalam masa yang lama berlakunya kekacauan ataupun dalam rantaian bekalan, keupayaan untuk menyediakan bekalan baik daripada kereta sampailah kepada produk makanan dan sebagainya. Jadi berarti umpamanya bila China berhadapan dengan satu kejutan semula dalam COVID, Shanghai itu ditutup. Bila Shanghai tutup ini, sebenarnya dunia pasti akan terkesan.
dan ditokok tambahlah dengan geopolitik lagi, Ukraine, Russia. Jadi akhirnya kita ditimpa tangga. Dan inilah keadaan bagi saya sekarang ni, bagaimana kita nak memastikan kalau kita ditimpa tangga pun kita dapat mengurangkan kesan dia. Bagi saya begitu. Jadi keadaan dan tompok-tompok ekonomi itu berbeza-beza sifat dia. Di Amerika berbeza, di Europe berbeza, di negara membangun seperti Malaysia berbeza. Jadi penting untuk kita mencari jalan yang terbaik lah supaya kita dapat pulih, momentum pemulihan ekonomi dapat diteruskan, tetapi dalam masa yang sama kesan-kesan ini dia dapat diredakan. Saya rasa tak boleh hilang. Dia hanya boleh diredakan begitu. Boleh diredakan. Bagi Datuk Chong, apa sebenarnya yang berlaku sekarang? Saya setuju apa yang Tan Sri Profesor kata. Selepas kita menghadapi pandemik satu dunia, dia telah memusnahkan supply chain, rangkaian penawaran. Saya jaga Pelabuhan Klang. Saya lihat bagaimana keadaan logistik satu dunia tergendala. Sampai kesesakan di pelabuhan satu dunia. Kapal-kapal kena skip satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Jadi bila kita mempunyai kesesakan yang begitu teruk, dan kerana pandemik itu, pada permulaan pandemik ini, kalau seorang kena positif COVID, 20 orang kena kuarantin, close contact. Jadi yang dah habis dah baik balik ke kerja pun, yang kuarantin masih lagi 14 hari kat rumah, tak boleh kerja. Itu yang menjadikan rangkaian satu dunia logistik ni dalam keadaan tersesak lah. Jadi kos pengangkutan, kos logistik 5 kali ganda. Bila dapat kontainer, kosong pun tak dapat. Jadi bila kita buka semula, bila kilang mula beroperasi, bila China export again, bila Shanghai sebagai pelabuhan utama dunia ditutup, jadi you akan tahu bahawa semua harga barang akan naik. Jadi khususnya Malaysia adalah net importer untuk makanan. Jadi bila kita so much of demand, kita kena beli dari luar negara. Jadi bila ringgit kita lemah, semua kos pembelian kita tu naik tinggi. Jadi dua utamanya, satunya kos pengangkutan kerana harga petrol meningkat melambung kerana geopolitik, biji rin, makanan. Jadi dua inilah yang menyumbang kepada inflasi yang kita hadapi sekarang ini. Jadi tetapi keadaan di Malaysia kalau kita tengok global masih lagi terkawal. Walaupun rakyat memang semua orang rasa kesusahan dia, tetapi kalau kita bandingkan dengan negara lain termasuk US dengan UK, dengan kadar inflasinya, dengan kadar faedahnya yang begitu tinggi, di Malaysia ni masih lagi kerajaan memberikan subsidi yang begitu besar supaya kepahitan yang kita rasa itu masih lagi sekarang, tetapi kita tak tahu lagi bulan-bulan akan datang tu bagaimana keadaan lebih teruk ke macam mana. Itu akan kita lihat keadaan dunia. Khususnya kita berharap bahawa geopolitik di Ukraine tu kena selesai awal. Okey, kita akan tambah lagi soalan untuk Datuk Chong. Bagi YB Nin Azmi, sebenarnya adakah realiti yang kita hadapi ini bukan perkara baru? Dah prediksinya kerana kemelesatan ekonomi dan pertumbuhan agak perlahan sejak satu dekad yang lalu. Dan apa yang berlaku ini menambah beban negara. Dan kita tahu struktur ekonomi kita tidak banyak berubah. Apa yang kita bincangkan hari ini sebenarnya sudah disarankan oleh Prof lama dah. Nak kena kurangkan import makanan, nak kurangkan ketirisan, nak betulkan ekonomi, nak kurangkan defisit kita. Sebenarnya dah lama, satu dekad dah Prof dah bising dah. YB Nin Azmi. Ini perkara yang lumrah lah dalam dunia. Ya, bila kita betul-betul merasa masalah itu memberi kesan, barulah kita terfikir bagaimana nak selesaikan. Ya, kalau sebelum ni masalah tu wujud tetapi dia tak betul-betul memberi kesan, maka kita dalam keadaan mungkin penafian ataupun kita merasakan bahawa benda ni kita boleh tangguhkan. Ya, jadi sebagaimana tadi panelis-panelis kita ada sebutkan, kita memang sangat bergantung kepada import makanan. Jadi ini pelik bagi sebuah negara yang pengeksport minyak sawit, tapi dari segi makanan, dari segi beras, dari segi lembu, dari segi banyaklah sayur-sayuran dan sebagainya, kita bergantung kepada import. Tahun 2020 kita import makanan 55.5 bilion ringgit. Ya, jadi itu jumlah yang sangat besar. Dan hari ini bila ekonomi telah dibuka dan kebetulan pula kita ada perubahan iklim yang menjadi sangat ketara di seluruh dunia,
kita ada perang di tempat yang banyak menghasilkan makanan, iaitu Rusia dan juga Ukraine. Bukan saja makanan, malah tenaga dan juga baja. Betul. Jadi ini menjadi satu perfect storm. Jadi barulah sekarang kita juga ada satu perkara yang kita jangan lupa, kita ada kadar gaji yang relatifnya masih rendah. Walaupun ada usaha-usaha kerajaan menaikkan gaji minimum dan sebagainya, tetapi gaji kita secara umumnya masih rendah. Jadi bila perkara ini datang sekaligus, itulah perfect storm yang melanda negara kita pada hari ini. Adakah kita melakukan dengan cara yang bijak berhadapan dengan situasi ini? Saya fikir sebab perkara ini ada banyak isu-isu struktural yang mana saya tidak menyalahkan kerajaan yang ada pada hari ini semata-mata, sebab isu ini banyak isu legacy yang kita telah warisi sekian lama, macam disebut tadi mungkin lebih daripada 10 tahun dan sebagainya, yang kita tidak betul-betul hadapi. Zaman Pakatan Harapan berada dalam kerajaan, kita dah bercakap tentang subsidi bersasar, tetapi tidak sempat dilaksanakan perkara tersebut. Jadi bila hari ini kita kena betul-betul ikhtiarkan bagaimana kita nak hadapi, dan kita juga kena faham realiti politik yang mana tidak boleh semua ubat-ubat yang pahit ini diberikan sekaligus. Mungkin kalau seorang kalau dalam perubatan doktor, mungkin dari sini seorang pakar ekonomi, dia kata ambil ini ubat yang kita perlukan. Tetapi seorang ahli politik, dia akan fikir, dia kata adakah patient ini, rakyat ini boleh terima semua ubat-ubat ini dalam sekaligus. Jadi bagi saya ini satu dilema yang harus difikirkan, bagaimana nak dibuat, mana satu yang dahulu, dari segi subsidi, dari segi kerajaan ada buat tentang soal AP import makanan. Tetapi memang benda ni akan perlu satu jangka masa untuk memberi kesan kepada rakyat. Okey, Prof, kita tidak lihat jangka masa terdekat ekonomi akan berubah banyak, malah mungkin lebih teruk, dan dijangkakan oleh IMF menjelang tahun hadapan, kalau tidak dikatakan kemelesetan ekonomi, mungkin kita berhadapan dengan kegawatan ekonomi. Jadi adakah naratif kerajaan, terutama dalam keadaan sekarang, nampaknya kita banyak terpaksa melihat polisi-polisi dan juga dasar-dasar kerajaan menangani isu ini. Kita nak percaya ataupun tidak, ini kenyataannya. The fact that terutama semakin kita bergerak ke hadapan, terutama tahun hadapan dijangka seluruh banyak negara-negara yang akan berhadapan dengan permasalahan ekonomi ini. Dan di Malaysia pun walaupun tahun ini kalau mengikut unjuran yang terkini not so bad lah, tidak teruk, tetapi dia akan kemungkinan kalau ada berlaku beberapa hentakan yang lain, kemungkinan dia akan menjadi teruk. Kita ingat tahun 2021 kita masuk tahun 2021 menjangkakan 6.5 to 7.5. Tetapi kita end up dengan 3.1%. Jadi tahun ni at the moment 5.3 ke 6.3 begitu. Dulu 5.5 ke 6.5. Jadi kita masih ada lagi beberapa bulan yang kita nak lihat. Tapi bagi saya Haji Nazrim, kita berhadapan dengan, kita kena, pertama bukan saja kerajaan, rakyat semua kena faham. Pertama, sebahagian besar daripada permasalahan yang berlaku ini, dia ada sifat global. Yang tadi Datuk Wong sebut juga, cuma sebut, kita tidak ada kawalan. That's why saya lebih melihat kepada, kalau nak dibuat, kita boleh meredakan. Kalau nak di-tackle masalah-masalah structural yang selalu saya ungkitkan, dan YB pun sebut tadi, kalau nak tanam jagung, jagung tu tak akan datang esok. Tak akan datang tahun depan pun, baru nak clear tanah baru. Mungkin juga bila jagung ditanam nanti, harga jagung global dah turun. Jadi kita kena membezakan isu-isu struktural yang mengambil masa, tapi tidak boleh dilewatkan. Bagi saya kali ini, semua orang kena memantau. Adakah isu struktural yang telah dikenal pasti itu akan ditangani berterusan regardless whether kita berhadapan dengan kejutan ataupun tidak. Sebab saya ingat pada tahun 2008, ketika harga minyak melonjak naik hampir $140 setung. Pada masa itu seolah-olah kita akan bercucuk tanam segala-galanya. Tapi setelah 14 tahun tak ada apa yang kita tanam pun. Jadi berarti harap-harap lepas ni kita jangan lupa tentang structural itu. Jadi saya akan meletakkan isu structural on one side. Perlu ditangani, no doubt. Tetapi isu-isu yang lebih terkini untuk meredakan keadaan,
Yang saya agak runsing ialah sebenarnya kita kena buat keputusan. Di mana apakah bentuk yang kita rasa hendak dan apakah implikasinya. Yang paling saya runsing sekarang ni ialah bila mana Menteri Keuangan dalam perkeliling penjimatan menyebut bahawa jumlah subsidi hampir mencecah 78 bilion. Ini rekod ya. Saya dah tengok data berpuluh-20 tahun yang sudah rata-rata kita mungkin dalam sekitar 24, 25, kita pernah turun sampai 19 dan kemudian dalam 30 begitu. Kalau 78 bilion ya, kalau nak bagi semua orang faham ya, setiap tahun kita ada lebih kurang berapa? 1.2 juta lebih kurang kaki tangan awam. Bayangkan begitu, saya juga kaki tangan awam. Termasuk kerani, termasuk polis, semua sekali. Kita belanja lebih kurang dalam 80 bilion untuk membayar gaji pekerja-pekerja awam, emolument. Sekarang subsidi 78 bilion. Bererti jumlah subsidi kita hampir menyamai emolument, penggajian untuk seluruh kaki tangan awam. Dan subsidi ini dia hangus. Kalau kita isi minyak hari ini, petang habislah subsidi itu. Kemudian isi lagi, habis lagi. Jadi sama juga dengan yang lain-lain. Jadi saya merasakan bahawa amat perlu, saya merasakan tidak ada lagi pilihan. Iaitu kerajaan mesti menyemak semula, merasionalisasikan semula subsidi ini. Subsidi ini mesti. Kalau tidak, kalau kita nak berenak dengan harga yang dianggap murah, ya, kalau kita tengok umpamanya, kalau saya tengoklah, kalau RON 95 harga di pasaran RM4.70. Kita isi RM2.05 seliter. Jadi berarti setiap liter RM2.65 dibayar oleh kerajaan. Jadi bagi saya, saya tidak mengatakan menghapuskan subsidi, kita rasionalisasikan. Istilah bersasar ni YB dah lama. Saya ingat masa Datuk Idris Jala dulu pun dah bersasar. Tetapi bersasar yang macam mana? Adakah wajar contohnya, kita dah buat bersasar. Kalau kita ambil contoh bantuan keluarga Malaysia lah. Kita kata cut off dia RM5,000 ke bawah, you dapat bantuan. Bagi saya, itu dah bersasar. Sebab bukan semua orang dapat bantuan tunai. Tetapi minyak tak bersasar lagi. Minyak ni, minta maaf ya, tahun 2008 saya berada di M10 pada ketika itu. Saya berada dalam jawatankuasa teknikal majlis harga. Dan saya diminta untuk membuat some estimate lah, anggaran ya. Secara purata anggaran minyak, kita ambil minyak kereta lah, easily dalam 50-60% pergi kepada T20, kumpulan pendapatan tinggi. Saya kata kalau kita bagi subsidi bukan di pam, kita bagi subsidi letak tong depan rumah, saya rasa tong yang paling banyak adalah tong orang kumpulan pendapatan tinggi. Jadi this is not right, tidak betul ni. Kita tidak boleh meneruskan kaedah ataupun pemberian subsidi yang akhirnya merugikan kita. Jadi saya rasa perlu dilihat, cari jalan bagaimana kita boleh membuat sasaran yang lebih baik supaya kita dapat kurangkan. Saya nak bagi sedikit saja supaya nak dapat gambaran kepada ramai yang menonton ni. Kalau kita ambil sebuah hospital lebih kurang 500 juta, katalah sebuah hospital average saya katalah kita anggap 500 juta. Dalam calculation saya bererti dalam 1 bilion kita dapat 2 hospital. Kalau 80 bilion 160 hospital boleh dibina. Itulah yang kita sebenarnya kena pertimbangkan. Yang mana satu? Boleh tak kita kurangkan supaya kita dapat banyakkan sedikit ke sini sebagainya. Jadi itu adalah satu topik besar dalam bajet yang akan saya harap pihak kerajaan melihat itu dengan lebih serius. Dato' Chong, mungkin ini satu angka dan sudut permainan angka kita sentiasa digembar-gemburkan. Setiap kali kita rasa serunlah dengar angka 70 bilion. Tetapi realiti di bawah, rakyat seolah-olah semakin terhimpit. Ke mana 70 bilion sampai kami masih susah lagi ni. Gaji tak naik, gaji minimum tak semua majikan buat. Jadi apakah naratif kita ni tak betul, tak sampai, ataupun cara kita membawa berita-berita sebegini sebenarnya tidak difahami oleh rakyat dan akhirnya rakyat saya mungkin salah menggunakan take for granted, tetapi saya rasa rakyat di bawah, terutamanya B40 ke bawah ataupun M40 ke bawah memang rasa perit. Datuk.
Saya setuju dan saya faham bahawa memang susah sekarang kalau nak dengan pendapatan yang terhad itu, khususnya di kawasan bandar. Dengan kos pengangkutannya, kos makanannya, kos sewanya, dengan gaji yang Tarik sebegitu. saya semalam minum RM3.5 di kedai mamak. Saya tak boleh masuk akal. Ini Okey, silakan Dato'. pasukan ni kena cek ni. Ya, ya, RM3.5. Ini dah profiteering ni. Ya, betul. Air suam pun nak RM1. Ini tak masuk akal kadang-kadang. Kadang-kadang bukannya kita nak blame peniaga. Ya. Bukannya 10 sen yang dinaikkan susu tu setiap teh tarik tu naik 10 sen. Ya. Itu yang kadang-kadang kita tidak mantau. Banyak pasukan nak memantau. Itu yang rakyat komplain kenapa tak pantau. Betul. Tetapi kalau kita nak berbanding lagi, kita kena banding dengan negara luar. Berbilion-bilionnya 70 bilion yang kita berikan subsidi ini supaya rakyat masih tak begitu perit lagi. Ya. Kalau kita berbanding Untuk dengan kita rasa sedikit selesa lah, lega sedikit yalah, lah. kalau kita berada di Thailand sekarang, berapa harga minyak mereka? Supaya mereka nak beli minyak seludup lah, bukan beli. Seludup minyak kita dan jual di Thailand. Kalau kita tengok di Singapura, macam mana di harga petrol mereka? Jadi kerana ada subsidi yang begitu besar itulah, walaupun kita rasa perit, kita rasa pahit, tetapi sebenarnya kalau tidak ada subsidi ini, bayangkan, saya rasa tak ramai yang boleh bertahan 2-3 bulan lah dengan harga yang sepatutnya di pasaran. Jadi di Malaysia nya kita masih lagi boleh bertahan dengan 115.6 bilion USD foreign reserve yang begitu besar. Jadi kerajaan masih boleh Berbelanja. Walaupun selepas pandemik, berapa bilion yang kita beri subsidi kepada rakyat, kepada gaji subsidinya semasa pandemik yang kita tak boleh kerja. Jadi selepas pandemik ni pun, walaupun kita, I think it's like soft landing lah. Walaupun pahit, tetapi kepahitannya kerana adanya reserve subsidi yang begitu besar, rakyat tidak menghadapi yang sebenarnya. Ya, it's a land of fantasy lah. Kita sebenarnya masih lagi dikawal peningkatan harganya. Dan ini yang saya nak bawa kepada isu struktur tadi. Betul, bila kita nak laksanakan sesuatu program atau inisiatif, biarlah dia sustainable, biarlah dia berpanjangan. Ya, tidak kerana tukarnya kerajaan, kita tukar polisi yang besar-besaran. Jadi hala tuju pembangunan ekonomi tak betul. Satu lagi ialah sekarang kita menghadapi persaingan yang begitu hebat. Vietnam dah naik dah, Indonesia dah naik dah, Thailand dah naik dah. Tetapi kita masih lagi bergaduh sesama sendiri dari segi politiknya. Jadi kalau kita tidak boleh bersatu dalam waktu ini, khususnya rakyat, kita kena berikhtiar lah. Dan productivity lah itu yang saya nak emphasize. Productivity di Malaysia ni rendah. Kalau kita boleh buat kerja, 5 orang boleh buat kerja ni, di Malaysia mungkin kena 8 orang, kena 9 orang. Kita ambil contohlah, kita pergi ke luar negara. 3 orang boleh jaga satu kafe. Dia yang ambil order, dia yang deliver, dia yang clean up, dia yang bersihkan, dia boleh run. Jadi gaji mereka tinggi. Tetapi kalau kita punya, yang jaga order tu jaga order lah, walaupun tak ada customer. Dia jaga tunggu customer datang lah, dia tak boleh buat kerja lain. Jadi productivity rakyat kita kena berubah. Kalau tidak, masih lagi kita banyak bergantung kepada pekerja asing dan kita tidak boleh terima gaji yang tinggi kerana kita telah terpaksa kita mengaji ramai. Ya, termasuklah pengajian awam. Semua ini strukturnya kena kita lihat semula. Apa yang boleh kita lakukan untuk masa depan ni, khususnya dari segi tenaga. Kita tak boleh lagi bergantung sangat dengan petrol ni. Sebab subsidi yang begitu tinggi. Tengok Eropah. 2050 mereka tak boleh lagi ada kereta petrol. Semua kena elektrik. Kita punya matahari yang begitu panas terang ni, kenapa kita belum lagi menjadikan tenaga solar ini sebagai tenaga utama kita? Kita masih lagi, sebab kita ada petrol. Itu yang kita rasa Malaysia ni blessed land lah. Ataupun kita blessed land yang kita take for granted terlampau lama. Exactly. Misalnya pendapatan dividen ataupun royalty yang dibayar oleh Petronas itu seolah-olah ini heaven pada ketika inilah, kerana harga petrol tinggi. Tetapi kita net importer juga untuk petrol yang digunakan untuk isi minyak kereta kita. Datuk? Itu yang saya kata best land. Bila harga minyak melambung, kita juga untung besar dari segi Petronas. Bila harga minyak melambung tinggi pun kita yang keluarkan kelapa sawit. Jadi kita berada di kawasan yang selesa. Betul. Tapi dah lama sangat selesa.
kita tidak merancangkan ataupun kita ada banyak rancangan yang bagus sebenarnya kerajaan ataupun negara kita, tetapi delivery. Ya, bila sampai bab delivery, sampai bab maintenance, kita third world, fourth world country. Kita boleh banner facility yang begitu cantik, tetapi selepas 5 tahun, 8 tahun, tak ada maintenance pun. Itu yang menjadikan harga bila kita nak banner semula ataupun nak maintain masa itu, harganya melampung. So, kebanyakan benda-benda seperti ini kita kena lihat semula lah. Malaysia ni mempunyai struktur ekonomi yang bagus. Ya, kita dari pertanian sehingga kepada bergantungnya kepada Petronas, tetapi sekarangnya bergantungan kepada petroleum ini tak besar. Kita sektor perkhidmatan kita telah besar. Jadi kita mempunyai asas yang bagus. Cuma saya rasa sekali lagi kita kena balik semula supaya rakyat kita dilatih menjadi skill worker. Kalau tidak, pelaburan yang masuk masih lagi tidak high tech. Benda-benda yang memberikan gaji yang besar masih tak masuk ke Malaysia. Dia pilih pergi ke Indonesia pun dia tak masuk ke Malaysia. Itu yang hakikat yang kita kena beritahu rakyat bahawa kepahitan yang kita rasa ni bukan sebenarnya. Yang sebenarnya telah buffer zone-nya telah diberikan subsidinya. Tetapi saya risau juga kalau geopolitik ni tidak dihentikan secepat mungkin, satu dunia menghadapi kemelesetan ekonomi. Menarik Datuk Chong bawa. YB Nik Nazmi, pahitan ni ataupun painkiller yang kita telan ini tidak rasa akan bertahan lama kerana ia sementara. Tetapi kita tahu rakyat di luar sana mereka bergantung kepada pekerjaan mereka. Bagi mereka yang bekerja di swasta ataupun kerajaan, mereka tahu stagnansi dalam emolument mereka ataupun gaji itu dah terlampau lama. Tetapi kos hidup saban tahun, saban bulan meningkat. Kalau perdebatan di United Kingdom, di Amerika Syarikat, mereka mula mendesak majikan sekurang-kurangnya memberikan kenaikan gaji sekarang untuk menampung kepahitan sedikit. Kerana mereka tidak mampu dah membeli makanan dah. Mereka pergi fast food ataupun 7-Eleven beli yang dah ready made untuk makan. Adakah wajar ketika ini selain daripada kita berharap pada subsidi, tetapi subsidi tidak lestari, tetapi adakah wajar juga kita perlu ada desakan untuk peningkatan gaji dalam masa yang sama kita menyahut cabaran untuk meningkatkan produktiviti? Terima kasih. Bagi saya memang perkara ini kita perlu lakukan. Kerajaan telah buat satu langkah dengan menaikkan gaji minimum. Tetapi gaji minimum ini bersifat mandatory dan juga bersifat lantai, makna floor wage yang wajib dibayar oleh majikan. Tetapi perlu dilihat insentif-insentif lain. Pertama, kita selalu sekarang bagus banyak daripada segi kelebihan ataupun manfaat dalam bantuan keluarga Malaysia dan sebagainya disasarkan kepada golongan B40. Tetapi kira-kira B40 ni dia lihat secara gaji secara kasar, tetapi tidak dilihat daripada segi tanggungan misalnya. Dan B40 di Kuala Lumpur mungkin kalau dia balik Kelantan dia dah jadi M40, silap bulan jadi T20 pun boleh. Ya, tetapi sebab itu makna perkara-perkara ini perlu dilihat supaya kalau diberikan bantuan keluarga Malaysia dan sebagainya oleh pihak kerajaan, dia ambil kira juga tanggungan tempat geografi. Itu pertama. Kedua, kita juga boleh dari segi gaji-gaji apa yang kerajaan boleh laksanakan di peringkat penjawat awam. Bukan yang di peringkat atas, bukan di peringkat jusa dan sebagainya, tetapi di peringkat kaki tangan yang di peringkat bawahan boleh dinaikkan gaji. Ya, sebab kita kena ingat bila dinaikkan gaji di peringkat bawah, kebanyakannya orang yang level gaji B40 ini, kebanyakan gaji mereka akan dihabiskan untuk berbelanja. Mereka kadang-kadang hutang pun banyak kan, maknanya mereka tak ada simpanan jauh sekali. Kalau T20 dia dapat lebih income, maka dia punya investment dia punya lawatan London sekali setahun jadi 2 kali setahun kan. Tetapi kalau mereka yang di bawah, kebanyakannya akan habis dalam negara. Ya, jadi dalam bentuk perbelanjaan. Jadi itu kepentingan menaikkan gaji golongan B40 dan macam saya kata, kita jangan pukul rata. Malah kita jangan lupa M40 ni juga. Mereka juga terasa ini. Jadi burger. Terimpit dan masalah hari ini M40 dia tak dapat bantuan keluarga Malaysia. Tak dapat. Dia nak dapat banyak nak dapat anak masuk asrama pun dia belakang sikit sebab ada kategori kota untuk golongan B40 misalnya. Tak apa, itu bagus, tetapi kita jangan lupakan M40 sebab dalam keadaan ekonomi yang ada hari ini
mereka juga terkesan. Jadi last yang saya nak tekankan, macam dahulu kita pernah usulkan untuk diadakan pendedahan antara gaji paling tinggi dan gaji paling rendah dalam syarikat-syarikat yang tersenarai, supaya orang boleh tengok apa pekali antara gaji tertinggi dengan gaji terendah. Dan mungkin kita kena buat satu lagi mekanisme yang ada dibuat di beberapa negara, bukan gaji minimum. Gaji minimum teruskan, kita kena juga buat gaji wajar ataupun living wage, insentif untuk syarikat-syarikat, mana ini bukan bersifat mandatory, tetapi insentif untuk syarikat-syarikat bayar gaji lebih tinggi kepada kaki tangan bawahan mereka. Jadi kalau 2016, anggaran Bank Negara menyatakan gaji wajar bagi seorang individu di Kuala Lumpur ialah sebanyak RM2,700. Itu tahun 2016. Saya tak mengatakan kita perlu straight sampai ke situ. Itu akan menjadi satu lonjakan yang terlalu agresif. Tetapi sekurang-kurangnya kita kena melihat mekanisme lain selain daripada gaji minimum untuk memastikan kenaikan gaji di negara kita menjadi lebih sekata dengan kenaikan kos sara hidup. Ya, Prof selalu angkat topik ini. Saya menarik. Terima kasih YB. Ini saya trigger pada Prof. Saya harap YB terus jadi menteri boleh bawa cadangannya. Sebenarnya bagi saya lah, kita ni terperangkap dengan beberapa ukuran-ukuran ekonomi. Saya ahli ekonomi, saya faham ukuran-ukuran itu. Tapi kita agak terperangkap dengan ukuran B40, M40, garisan kemiskinan. Kalau saya ambil contoh, garisan kemiskinan 2,208. Ini Household Income Survey tahun 2019. 2,208. Katakanlah seorang tu dapat bantuan. Dan sekarang ni pendapatan dia 2,300. Automatically dia kata, awak tidak miskin lagi. Dah lepas dah. Tapi adakah kehidupan dia selesa? Jadi saya suka nak menganjurkan, tak apalah, ukuran-ukuran ekonomi yang lazim ni nak kekalkanlah, tak ada masalah. Sebab rakyat dah terlalu biasa. Tapi saya kena juga alert bahawa kadang-kadang bila kita buat perkiraan tu, dan tadi YB sebut, kita guna one-liner bahawa the whole country, tak betul. Sebab tu saya lebih cenderung, ini pergerakan seterusnya. Dah bagus, ada B40, M40 ini bagus. Tetapi boleh tak kita wujudkan perkataan yang sama juga, living wage, pendapatan selesa. Bergantung kepada, bagi saya ada dua yang utama lah. Pertama, siapa yang bergantung kepada pendapatan itu. Yang keduanya, di mana kita berada. Sebenarnya sekarang ni Jabatan Perangkaan telah ada maklumat yang lebih granular, maksudnya mengikut kawasan dan sebagainya. Jadi sering saya keep on ulang ni. Kalau umpamanya sekarang ni kita pakai garisan RM5,000. RM5,000 ini kalau pendapatan seorang yang berada di kawasan luar bandar, tak apalah dekat kampung saya, katalah di Alfonso sana, di Perak. RM5,000 ni hidup dah selesa. Minta maaf orang Alfonso jangan marah saya. Maksudnya RM5,000 ni pendapatan yang selesa untuk berada di situ. Tetapi kita kata you patut terima bantuan keluarga Malaysia. Of course lah, siapa yang tak mau terima. Kalau saya bagi percuma pun saya ambil juga. Tetapi persoalannya RM5,000, 500 duduk di Kuala Lumpur, hidupnya sengsara. Jadi kalau kita dapat olahkan sedikit, sebenarnya the right word yang kita nak panggil ialah kita nak kena targeted kepada sifat kriteria yang lebih mikro sifat dia. Turun lagi ke bawah. Pendapatan dah bagus, tetapi turun ke bawah di mana dan siapa yang bergantung. Dan saya nak sentuh sikit apa yang YB sebut tadi. Kecenderungan kita di Malaysia untuk menangani masalah yang hadapi sekarang ini adalah harga. Saya agak waspada dengan isu kawalan harga, kontrol itu, kontrol ini dan sebagainya. Because the moment kita mula meletak lantai dan siling dan sebagainya, akan adalah tingkah laku yang tidak bermoral, nak seludup, dan kemudian kita nak kena pantau, dan setengah tu sorok dan sebagainya. Jadi masalah lain pula akan timbul. Kita agak kurang bercakap tentang pendapatan. Sebenarnya bantuan keluarga Malaysia itu mungkin untuk memberi sedikit buffer lah. Maksudnya tingkatkan sedikit dengan bantuan. Tapi itu sekali lagi bukan penyelesaian yang selama-lamanya. Bagi saya, isu pendapatan ini yang YB sebut tadi adalah satu isu yang sangat pokok. Kita sebenarnya bercakap hari ini, sebenarnya lah, kalau boleh saya, kadar inflasi di negara kita, kalau hanya kadar inflasi, 3.4% itu bukanlah terlalu tinggi. Yang kita hadapi sebenarnya mungkin kalau in English I will say foodflation.
inflasi harga makanan. Kalau kita lihat, di bawah pengiraan inflasi ini dia ada 12 kategori. 5 kategori sebenarnya rendah. Education, komunikasi 0%. Education 1.1, kesihatan 0.6, baju 0.2%. No problem at all. Tetapi ada 4 kategori yang dianggap tinggi. Makanan, pengangkutan, makan di luar, dan ada satu lagi penyelenggaraan rumah, mungkin bahan binaan lah. Jadi, dan bila kita lihat kepada item, Jabatan Perangkaan basically memantau lebih kurang dalam, saya bagi contoh, bagi angka yang betul ya. Untuk makanan, 230 item dipantau harganya. Daripada 230 ini, 214, 93% mencatatkan peningkatan. Dan ada yang meningkat lebih daripada 10%. Kalau kita zoom in kepada item by item lah. Ya, tetapi kita harus faham. Jadi berarti yang mendesak sekarang ni sebenarnya makanan lah bagi saya. Makanan, dan makanan ni tadi Datuk sebut tentang isu struktural. Contohnya, adakah kita menghasilkan cukup makanan? Ataupun for long kita mengatakan don't worry, the rest of the world akan hantar makanan kepada kita, kita boleh import. Suddenly kita terperangkap, no one want to send their food ke negara lain contohnya. Ya. Jadi itu isu struktur. Tapi isu pendapatan ni perlu dilihat. Because terutamanya bila foodflation, bila inflasi makanan yang mendominasikan, automatically kumpulan pendapatan rendah. Mereka belanja lebih kurang dalam setidaknya 37% perbelanjaan mereka adalah untuk makanan. Dan mereka tidak ada buffer. Kalau diambil makanan, rumah dan juga pengangkutan, 73%. Berarti bayangkan, pendapatan saya, katalah saya orang pendapatan rendah. Saya dapat RM100, RM73 itu is all for the category yang hari ini inflasinya berlaku. Jadi kita kena fokus, kita kena tengok kepada kumpulan ini, kita kena tengok kepada bekalan yang mereka perlu dan sebagainya. Dan dalam konteks pendapatan, Haji Nazri, kumpulan B40 pendapatannya saya anggap malar lah. Tidak naik pun. Kalau tengok carta tu dia naik sikit saja. T20 dia macam tu. Tetapi bukan berarti kita turunkan T20, jangan salah, itu salah. Tetapi apa yang membelenggu pendapatan mereka? Jadi isu ni boleh dibincang dengan lebih detail, tapi ini adalah isu bagi saya sebenarnya. Kalaulah dalam konteks kalau pendapatan meningkat dengan kadar yang agak setanding dengan harga barang dan sebenarnya inflasi tak ada masalah. Sebenarnya Haji Nazri, kalau saya nak exaggerate sini kalau kadar inflasi 1000%, gaji saya naik 1000%, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi yang masalahnya ialah makanan naik 6.1% dan ada yang lebih daripada 10%, 17% pun ada, tetapi pendapatan tidak meningkat. Jadi berarti pokok pangkalnya kena juga lihat dimensi pendapatan ini. Pendapatan yang selesa. Kalau duduk di Jerantut, selesa berapa? Kalau duduk di Johor Bahru, selesa berapa? Rakyat kena juga faham. Kadang-kadang pendapatan dia mungkin 5,000 duduk di kawasan pedalaman, dia kata tak cukup. Itu lifestyle, itu gaya hidup. Itu bukan, yang tu tak payah tolong lah, kerajaan tak payah tolong tu. Kalau gaya hidup tak payah tolong. Tetapi nak bagi dia selesa. Kalau kaki tangan awam saya tengok, kalaulah kita ambil gaji 4,800 pendapatan, 4,850 sebagai B40, dan ini dalam kategori ekonomi kita panggil rentan, dia vulnerable. Saya ingat graduan yang masuk bekerja, katalah lepas dia 3 tahun, dia grade 41, dia kahwin, dan mungkin kalau wife dia tak bekerja, dia automatically become B40. Penerima bantuan keluarga Malaysia. This is not right for a country to progress. Untuk mendapatkan situasi pendapatan selesa ini ada selalu ada perkara yang tabu dalam perbincangan ekonomi. Mungkin Prof nak ulas dan juga YB Nik Nazmi. Kalau kita naikkan gaji, automatik kos barang akan terus meningkat. Selalu dia punya matematik macam itulah. Tetapi kita tak pernah berfikir bahawa kos yang kita cakap tadi adalah benda yang spesifik. Makanan 6.1% dan peningkatan itu akan meningkat berbulan akan datang dan mungkin tahun akan datang. Jadi di mana kataupun pemikiran menang-menang dalam hal ini? Majikan sentiasa akan menjimatkan kos. Kerana mereka tidak ada ruang lagi untuk memberikan pendapatan lebihan ataupun kenaikan lebih daripada 5% kepada pekerja mereka. Datuk Chong.
dalam sesuatu perniagaan, kos sumber manusia itu antara kos yang utama. Tetapi itu depend lah apa jenis perniagaan. Sebenarnya banyak perniagaan yang boleh menggunakan teknologi untuk kurangkan bergantungan kepada tenaga manusia. Tetapi sama ada perniagaan tersebut, syarikat tersebut melabur kepada penggunaan teknologi yang lebih baik. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita tengok, ya Prof, kita punya inflasi 3.4%. Dia tidak mencerminkan inflasi yang sebenarnya. Betul. Satu, kerana adanya subsidi. Kedua, kalau kita lihat kepada PPI, Producer Price Inflation, sebenarnya peniaga masih lagi absorb. Ya, mereka menyerap sebahagian besar daripada kenaikan harganya tidak ditranslatekan kepada consumer. Kalau mereka 100% daripada apa yang meningkat kepada sumber mereka itu, kos perniagaan itu, diberikan kepada harga barang akan melonjak. Jadi kita belum lagi, ya, kita tak tahu berapa lama mereka boleh bertahan untuk menyerap kos-kos yang meningkat ini. Sebab kalau mereka meningkat, kalau yang lain tak meningkat, perniagaan dia rosak. Tetapi kalau semuanya meningkat bersama, kita akan melihat satu lagi lambungan kenaikan harga yang lebih besar. Saya setuju bahawa seperti mana yang Prof kata, Tan Sri kata, kita tok bincang isu harga. Tetapi pokoknya, walaupun bila harga dah reda, tetapi pendapatan kita tidak meningkat tu tidak ada maknanya. Ya, saya pernah berjumpa dengan seorang pelabur dari Hong Kong. Dia nak melabur di Malaysia. Dia buat kajian pasaran. Itu dah 10 tahun yang lalu. Dia buat kajian, dia bagi tahu saya, kat Malaysia cuma Lembah Kelang sahaja ada daya membeli. The purchasing power is only in Klang Valley. Syarikat yang sama ataupun kedai yang sama kalau buka di Pulau Pinang pun, buka di Ipoh, buka di Johor Bahru, tak ada pembeli yang cukup, ya, kuasa pembelian dia. Jadi oleh itu, kerajaan sebelum ni, baik Pak La ataupun Najib, dia nak mengembangkan kuasa ekonomi ini jangan hanya di Kuala Lumpur saja. Jadi dia nak adakan banyak koridor waktu Pak La. Di utara, di selatan, sekarang ni ada Iskandar, adanya di Kuantan. Bila Tan Sri Najib, dia nak HSR ke Singapura, dia nak ECRL ke Pantai Timur. Sebenarnya kita nak mengembangkan kuasa beli itu, kita nak supaya rakyat di semua tempatnya meningkat pendapatan mereka. Jangan semua tumpu di Kuala Lumpur sahaja. Dan saya selalu kata, kalau nak struktur ekonomi kita jangka panjang, antara utamanya pendidikan kita. Sama ada kita melatih anak-anak muda kita cukup pendidikan untuk mencari kerja yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Adakah mereka penguasaan bahasa Inggeris mereka, penguasaan teknologi mereka, adakah kita cukup tenaga kerja bermahir, kemahiran yang tinggi supaya kita boleh menarik pelaburan yang berteknologi tinggi yang mampu memberikan gaji yang tinggi. Kita ambil contoh Singapura. Singapura apa pun tak ada sumber langsung. Kenapa mereka merupakan antara pendapatan yang tertinggi di dunia? Cuma berapa tahun berpisah dengan kita? Kerana struktur ekonomi mereka menjaga sumber manusia yang bertaraf tinggi. Semua syarikat kalau nak set up HQ, dia akan pilih Singapura. Dia tidak pilih di Kuala Lumpur. Kerana sumber pekerja yang mahir ini tak cukup untuk menampung mereka. Jadi semua pergi ke Singapura. Singapura akan melatih ataupun menarik pekerja-pekerja asing yang mahir bertaraf tinggi masuk ke Singapura. Jadi itu akan menjadikan struktur ekonomi mereka terus berkembang. Kalau kita yang ambil pekerja asing yang rendah kemahirannya, yang hanya untuk menjadi buruh asing sahaja, jadi itu kita dah masuk middle income trap. Gaji yang sepatutnya kita naik, kita cari jalan yang selesa. Ambil buruh, masuk RM800 dah selesai. Kenapa saya nak ambil yang orang tempatan RM1,500? Jadi itulah struktur ekonomi yang patut kita lihat semua. YB Nik Nazbi, adakah dengan pelbagai jawatankuasa ditubuhkan oleh peringkat kabinet, ada sampai jihad ekonomi dan sebagainya, dan isu berkaitan dengan subsidi minyak masak yang disubsidi itu pun tak selesai, isu ayam sekarang dah reda, tapi nampaknya bila turun harga rakyat tak bising dan juga cara kita nampaknya bertahan macam tu lah. Macam Prof kata, kita dah lupa dah
kalau bulan depan demand tiba-tiba musim Christmas naik balik, kita kan lupa dah harga ayam rendah pada ketika ini. Di mana sumber baru kita, di mana input untuk dedak ayam dan sebagainya. YB Nazmi. Okey, ialah bagi saya yang paling penting, kita sebenarnya dah ada institusi-institusi untuk menangani situasi sama ada ekonomi kita ataupun masalah dari sudut fiskal, dari sudut monetary. Kalau antara jawatankuasa jihad dengan bank negara, saya lagi yakin dengan bank negara lah, kan, sebagai contoh. Tapi yang saya nak balik pada antara beberapa undang-undang yang kita ada dan institusi juga, tapi kita jarang sebutkan. Kita ada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, ya, Anti Profiteering Act. Kita juga ada Akta Persaingan, Competition Act. Jadi saya setuju tadi dengan panelis yang menyebut bahawa kadang-kadang kita terlalu fokus pada harga ini dari sudut price control, kawalan harga. Ya, kawalan. Tetapi kita tak sebut sangat. Ya. Sekarang ada timbul lah, tetapi tak cukup. Kita betul-betul nak lihat bagaimana wujudnya kartel-kartel yang mereka dapat mengawal harga secara tidak langsung. Jadi sebenarnya undang-undang itu dah ada. Tapi saya banyak kali bangkitkan, ya, kalau kita tengok Suruhanjaya Security, bagaimana mereka mampu tarik bakat dengan membayar gaji yang terbaik dan sebagainya. Kita ada Suruhanjaya Multimedia sebagai contoh. Tetapi kalau Suruhanjaya Persaingan, kita tengok dia macam tak berapa diperkasakan. Sedangkan dah ada, undang-undang dah ada, Suruhanjaya dah ada. Sepatutnya kita betul-betul empower Suruhanjaya tersebut untuk kita melihat soal harga. Jadi kalau kita tengok di banyak negara, bagaimana bila betul di Malaysia ada proses dia, tetapi kita tak tengok kuasa untuk memantau persaingan ini begitu kuat bila nak ada merger antara syarikat-syarikat yang besar. Jadi regulator-regulator ini mereka dapat lihat dan lihat secara objektif. Ia tidak sepatutnya jatuh kepada kabinet, tetapi sepatutnya dilihat dengan secara profesional, secara objektif dengan suruhanjaya-suruhanjaya yang ada, dan dengan itu kita dapat lihat harga juga dalam keadaan yang lebih kompetitif. Sebab di Malaysia masalahnya bukan sangat syarikat kecil dan sederhana. Masalahnya ialah syarikat-syarikat besar, ada yang swasta, kadang-kadang ada juga JLC. Mereka ini yang dominasi pasaran. Yang satu yang memberi kesan negatif kepada syarikat-syarikat kecil dan sederhana, tetapi juga kepada pembeli. Jadi bagi saya itu antara senjata yang kita ada. Tak payah nak buatlah jawatankuasa baru sebagainya. Kalau kita betul-betul perkasakan MyCC, kita gunakan akta seperti Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, Akta Persaingan, saya yakin kita mampu untuk melihat satu pasaran yang lebih terbuka dan kompetitif. Prof, adakah kita sudah sampai masanya melihat perkara ini secara holistik dan inklusif? Kerana isu berkaitan dengan kenaikan harga barang, isu harga makanan ini seolah-olah kita ambil pukul rata. Prof katakan tadi mungkin di Kuala Lumpur lebih dahsyat. Tetapi mungkin di Kuala Lipis ada masalah ataupun di Pengerang tak ada masalah. Adakah jawatankuasa-jawatankuasa yang ada ni tidak benar-benar memberikan refleksi realiti? Kalau misalnya minyak masak di Kuala Lumpur, kami boleh katakan harganya sekarang RM40 untuk 5 kilo. Tetapi di Sabah kita jamin dia akan kurang daripada itu, RM30 5 kilo. Adakah wajar kita bagi update every day ikut kawasan? Dia sebenarnya dalam konteks maklumat, semakin banyak maklumat yang boleh dicapai, maklumat yang sahih boleh dicapai oleh semua orang, semakin bagus. Betul. Saya tengok di negara maju, saya tengok di Amerika lah umpamanya, mereka mempunyai data yang sangat terperinci. Spesifik. Contohnya kalau kita duduk di Kuala Lumpur, contohnya berapakah sewa rumah di Bandar Baru Bangi? Betul. Berapakah sewa rumah di Seksyen 19 Subang Jaya? Jadi maklumat itu ada. Sebenarnya ekonomi bergantung kepada maklumat. Tapi masalahnya sekarang ni kita maklumat itu tidak mudah dicapai. Saya dipahamkan Kementerian Pendidikan dan KPDN HEP ada, tetapi dia tidak menjadi satu norm kepada kita untuk merujuk. Saya cuba memikirkan kerana sebenarnya dengan maklumat people boleh bertindak dengan lebih baik. Kita kena terima hakikat bahawa jangan hendak mencari yang murah, cari yang adil. Tadi saya guna istilah pendapatan selesa. Harga mesti harga adil. Kadang-kadang, cuba tengok dilema yang kita hadapi. Kita nak tangani kemiskinan.
kemiskinan kebanyakan petani. Bila permintaan ke atas hasilan pertanian meningkat, harga naik, petani suka. Tetapi kita mula kecoh harga naik. Jadi macam mana ni sebenarnya ni? Jadi kita nak murah je setiap masa. Saya rasa konsep murah ini harus diganti dengan adil. Dan kerajaan tidak seharusnya memaparkan bahawa kerajaan mempunyai keupayaan untuk menjadikan ianya murah. Jadi rakyat kena juga membuat beberapa adjustment. Saya melihat laporan baru-baru ini di negara-negara yang berhadapan dengan inflasi yang tinggi, mereka buat adjustment. Pengguna membeli dalam konteks jumlah yang kecil, kalau yang branded dia turunkan sebagainya. Beberapa hari, 2 hari lepas saya posted dalam Facebook saya. Saya tanya, berapa ramai orang yang buat adjustment di dalam perbelanjaan? Because adjustment kena ada. Tak boleh macam tu. Kalau mak kilau kita tengok dah dekat 100 juta. Ni macam mana ni? Maksudnya nampak macam item luxury tu diminati juga tu. Jadi berarti tengok di highway saya balik hujung minggu, jam teruk. Bukan cuti, bukan musim gaji pun. Jadi nampak macam ada revenge. Ada satu, memang istilah ni ada kan, revenge tourism. Dia dah 2 tahun, 3 tahun tak boleh duduk hotel berenang dalam swimming pool ni, dia dah tak sabar dah. Hujung minggu je dia spend. Jadi dalam konteks rakyat, ada juga perubahan yang perlu dilakukan dalam konteks menangani kenaikan harga. Ya. Tetapi kerajaan juga harus memastikan bahawa tindakan diambil itu tepat. Sekarang ni saya tengok, sebab tu saya, Webby, thanks for raising this. Kita ada MyCC, tetapi kita pun contohnya setiap kali naik harga apa yang ketimbul? 2 perkataan, kartel, jihad orang tengah. Sebenarnya yang nak ditangani, nak dijihad, saya kalau boleh nak ubah nama jawatankuasa tu. Bukan jihad kepada inflasi, jihad kepada tingkah laku yang manipulatif, yang abusive, yang tidak adil, yang profiteering dan sebagainya. Jadi kalau itu adalah isu structure, jadi MyCC sepatutnya bukan nak mencari orang salah sebenarnya. Dia sepatutnya setiap masa sepanjang tahun berusaha memastikan pasaran itu kompetitif, cukup persaingnya, lain industri lain. Tidak semesti kena ramai semua orang. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, kita kena cukup players. Jadi bila tidak ada kecukupan persaingan, mudah dalam ekonomi. Dia akan mewujudkan tingkah laku yang immoral dalam harga. Dia mula kurangkan, orang kata harga ayam tiba-tiba, cukup pula ayam. Mana suruh ayam ni sebelum ni? Ya? Dan tiba-tiba cukup pula. Jadi tingkah laku immoral ini yang tidak bermoral, yang manipulatif sifatnya, hanya boleh dibuat bila mana tidak ada persaingan yang cukup. Jadi kita kena tangani. Dan satu lagi isu masalah orang tengah, orang tepi, orang kanan ni. Dia bukan orang tengah sebenarnya. Dia sebenarnya bukan jihad orang tengah. Jihad siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, manipulatif dengan kuasa yang dia ada. Jadi di Malaysia ni kita ada banyak persatuan-persatuan pengeluar. Saya ambil satu contoh. Persatuan pengeluar yang collude untuk menentukan harga. Itu salah kan, Webby kan? Dari segi akta, bila kita berkumpulan, berpakat menentukan harga, itu salah. Jadi kita ada persatuan pemandu bas, persatuan penggunting rambut, persatuan penternak ayam, persatuan yang menghasilkan telur ayam dan sebagainya. Tapi mereka collude untuk tentukan harga. Saya rasa dalam konteks undang-undang itu tak betul. Jadi kita kena lihat kepada productivity dan kalau boleh kita tak perlu create machineries baru. Pemantau-pemantau ni dah banyak sebenarnya, ya, dan gunakanlah kemudahan. Kalau boleh tak umpamanya kita bangunkan satu apps yang sangat mudah. Kalau saya hari ini berada di, saya tak mau guna Alfonso lah, itu kampung saya kan. Saya nak guna, katalah saya berada di Jerantut katakan. Di Jerantut kita guna konsep of crowd in data. Maksudnya everybody akan key in. People akan respond. Breakfast, makan pagi ini roti canai, makan di mana yang murah. Dan saya klik Jerantut, kedai Pak Mat. Maka kedai Pak Mat akan dapat banyak pelanggan. Orang pergi Pak Mat boleh jual murah. Yang lain pun akan compete harga yang adil. Jadi tak ada lah manipulatif. Maksudnya orang jual roti canai hari ni pagi-pagi, esok malam ni kita bincang dalam grup kita. Okey, esok dia tarik berapa ringgit tadi? RM3. Esok dia tarik RM3. That is actually against akta persaingan. Jadi saya mohonlah pemantauan dan juga MyCC semua ni kena bertindak. Saya ingat, saya tak faham. Saya ingat
katanya ada buat kajian tentang ada kata tak ada kata dalam ayat, kajian tak keluar-keluar lagi laporan nampak itu. Jadi apa cerita ni? Jadi bila harga dah turun tak ada pula laporan tu pun diam, tak dicerita pada rakyat sebagainya. Okey, Datuk Chong, akhir sekali Datuk. Ini waktu susah, waktu sukar, tetapi tak sesusah negara lain. Betul, kita sebuah negara yang hebat, sumber-sumber kita masih mencukupi, tetapi kita perlu hadapi waktu susah ini bersama. Kebersamaan ini sukar bagi orang politik, tapi rakyat mungkin tak ada masalah. Bagaimana kita bersama-sama dalam hal ini, misalnya sesi Dewan Rakyat pada sekarang ini benar-benar kita mencari idea-idea baru. Kalau perlu, semua jawatankuasa itu orang kata pun disertai semua pihak. NGO ada, ahli pembangkang ada, pihak kerajaan ada, wakil backbenchers pun ada. Datuk. Saya setuju sangatlah. Ya. Negara ini tak kecoh kalau ahli politik tak kecoh seperti itulah. Kalau kita tengok Dewan Rakyat yang selalunya yang ditonjolkan kepada rakyat, kita maki hamun, kita bertengkar, bukannya isu-isu utama yang dihadapi oleh rakyat. Ini Dewan Rakyat. Tetapi bukan dah dijadikan sebagai Dewan Ahli Politik untuk berpolitik. Bila kamera saja tengok, semua nak bangun kerana dia nak capture dia. Dia tekan saja butang supaya kamera akan pancar kepada dia. Jadi semua nak cari publicity. Tak ada yang mempunyai satu budaya supaya kita duduk berbincang. Saya banyak juga tengok di UK, di US, di Australia. Walaupun kadang-kadang mereka bertengkar juga, tetapi kebanyakan masanya bila sampai satu isu yang dihadapi oleh negara, semua orang kita berbincang dengan isu ni, dengan cadangannya, dengan diskusinya. Tetapi kadang-kadang di sini, bukannya saya nak kata siapa yang salah, siapa yang betul. Banyak yang cuba nak cari publicity dengan menjadikan seperti negara ni muflis. Negara ini akan bankrupt, kerajaan akan bankrupt. Itu yang diulang-ulangkan. Tetapi fakta-fakta menunjukkan bahawa kita tidak menghala ke keadaan seteruk itu pun. Dan bila kebanyakan kenyataan politik ini mengatakan bahawa kita bankrupt ataupun kita muflis atau fail state, banyak international media akan pick up. Sebab ini di parlimen, ini ahli politik yang mempunyai status yang tinggi. Ini bekas menteri. So bila kenyataan-kenyataan diambil, di-highlight oleh media antarabangsa, semua yang datang melabur ni akan tengok. Kalau saya pilih ke Malaysia ke, atau patut saya pergi Indonesia, atau saya patut ke Thailand. Jadi kadang-kadang politiklah yang menjadikan image negara kita pun teruk sangat. Jadi bila sampai ke bab kepada kemesetan, kesusahan rakyat ni, biarlah kita duduk bersama, campakkan idea yang bagus, dan dari pihak kerajaan pun jangan kita tolak pembangkang saja. Ambil masuk sekali, berbincang, select komiti, jawatankuasa seperti mana dikatakan NGO, dan laksanakan. Banyak kita berbincang, banyak cadangan yang diberikan, tetapi pelaksanaannya bagaimana? Itu yang saya nak Akhir sekali 1 minit, Prof. Apa yang perlu kita lakukan sekarang supaya kita tidak repeat benda yang sama? Dua dimensi. Pertama, yang kita sebut di awal tadi, perkara-perkara yang struktur, kerajaan kena berjanji kepada kita bahawa akan menangani. Siapa-siapa jadi kerajaan. Tak boleh, ini tidak ada pilihan kepada mana-mana. Saya bukan ahli politik, tapi mana-mana yang menjadi kerajaan mesti berjanji kepada rakyat bahawa isu-isu struktural yang telah dikenal pasti lebih pada 10 tahun, 12-15 tahun ditangani dan diselesaikan. Dan yang keduanya ialah dalam konteks hari ini kita berpegang kepada konsep meredakan. Bukan nak menghapuskan, dan rakyat harus bertindak, membuat some adjustment kalau boleh, tangguhkan beberapa perkara yang bersifat boleh ditangguhkan, dan kerajaan juga harus mencari langkah-langkah yang baik, gunakan kaedah sekarang dan tangani isu subsidi. Isu subsidi ni dah tak betul ni. Ini dah sampai dekat 78 bilion ni confirm tidak betul. Jadi berarti kerajaan perlu mencari jalan bagaimana dapat mengurangkan sedikit, memastikan kumpulan yang patut dapat dibantu sebagainya. YB Nazmi? Bagi saya antara perkara penting kalau kita nak cakap tentang keadaan ekonomi dan kenaikan kos sara hidup, kita kena balik sebenarnya pada perkara pokok seperti soal gaji. Dan ini satu perkara yang mesti terus ditangani bagi memastikan gaji kita kompetitif. Dan satu lagi perkara ialah bagaimana memperkasakan institusi-institusi dan undang-undang seperti MyCC, Akta Persaingan, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, sebab ini bagi saya lebih konstruktif daripada mengawal harga
semata-mata. Jadi memang saya rasa kita tidak ada pilihan melainkan bergerak kepada subsidi yang bersasar. Jadi ia memerlukan keazaman politik untuk kita menyelesaikan soal persaingan dan juga soal gaji. Okey, menarik. Itu tadi perbincangan kami berkaitan dengan menangani kos sara hidup dan meredakan keresahan rakyat, dan pastinya banyak take away yang kita boleh angkat daripada perbincangan kami pada malam ini. Jadi kami akan terus membuat perbincangan diskusi di semua platform Esrawani dalam isu ini. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar dalam Dialog 3 Penjuru. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.